Jom sama-sama dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين آمين آمين يا رب العالمين. Pejam celik sebenarnya dah nak habis dah kelas asas kita, betul tak? Betul. Macam Ya, tak sangka. macam tak sangka dah habis kan. Kita dah tiba di makhraj huruf yang terakhir. Makhraj apa? Makhraj apa yang last kita nak belajar ni? Marusna dengan Puan Hasimah. Ingat tak? Di hujung kerongkong kita sekarang ni. Di hujung kerongkong. Wah, okey. Jadi malam ni, sebelum saya sambung pada bahagian kerongkong yang terakhir, iaitu hujung kerongkong tadi, kita nak buat sedikit latihan. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terbaik. Saya suka semangat. Jadi, saya kongsikan dahulu gambar ini. Boleh nampak jelas ke? Boleh, insyaAllah. Okay. Jadi malam ni sama-samalah kita, walaupun ada 2 orang, tak apa. Jadi dia tak berebutlah untuk jawab soalan. Kita baca bersama-sama untuk arahan ya. Arahannya ialah lengkapkan senarai makhraj kerongkong di bawah. Okay, sebelum kita jawab, nak tanya dahulu, boleh tengok gambar rajah ini, dia dah bagi tahu dah tu ada berapa. Jadi saya nak tanya dulu. Puan Rosnah dengan Puan Hasimah, bahagian makhraj kerongkong ni ada terbahagi kepada berapa? 3. 3 asyik baik nampak jawapan dia tu. Okay, kita pun nampak nombor 1, 2 dan 3. Okay, ada kotak-kotak kosong ini. Jadi saya nak minta Puan Rosnah dengan Puan Hasimah tolong jawab ya. Saya bahagikan untuk nombor 1 saya bagi Puan Hasimah. Okay. Saya tulis H ya. Okay, untuk nombor 2 insyaAllah Puan Rosnah boleh cuba untuk jawab. Nah, malam ni kita gunakan pen ya. Pen yang dekat Zoom ni. Boleh tuliskan jawapan masing-masing. Okay, buat 1 dan 2 jangan. Macam mana? Huruf makhraj? Dia terbahagi kepada dia. Kejap ya. Kalau kita tengok nombor 2 ni, dia dah bagi tahu. Saya tunjukkan jalan lah dapatkan clue dia. Untuk makhraj kerongkong dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, kita dah masuk dah pada 2 minggu lepas rasanya huruf tu. Saya tak bagi tahulah bahagian apa kerongkong. Benda apa dia tu. Okay, nombor 2 bagi tahu jawapan iaitu tengah kerongkong. Kira nak tuliskan huruf apa hurufnya. Okay. Manakala nombor 3 dia bagi clue dah ada huruf H bulat. Itu huruf bahagian apa yang kerongkong. Okay, untuk Puan Hasimah punya jawapan, dia kena fikir panjang sikit sebab kosong dua-dua bahagian apa dan apakah hurufnya. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay. Sebelum tu nak tanya dulu, jumpa ya pen? Puan Rosnah dah tulis dah. Puan Hasimah boleh conteng guna pen malam ni? Sebab kadang-kadang ada pelajar saya, malam ni setelah tak jumpa pula pen. Saya nak tanya dulu kan. Okay, bagus. Ui, pen dia hilang pula. Pennya hilang pula? Okey, dah ada boleh. Okay, dah ada. Okay. Kita boleh dibaca. Sikit ya. Okay. Assalamualaikum Puan Aisyah. Waalaikumsalam Ustazah. Okay. Sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okay. Kita nak mulakan malam ni ya. Sebab kita nak masuk bahagian kerongkong yang terakhir. Jadi saya nak ulang kaji sedikit bahagian-bahagian makhraj kerongkong ini. Boleh tak Puan Aisyah jawab pada kotak nombor 3? Saya guide dahulu. Di ruangan pertama adalah isikan apakah bahagian makhraj kerongkong tersebut. Kalau ini dah tulis dah pangkal, betul, tengah. Kemudian yang ketiga ni saya tak tahu jawapannya apa.
Jadi Puan Aisyah kena isi dan isikan satu lagi tempat kosong bagi hurufnya. Okey. Okey lah tu kot. Okey, yakin dengan jawapan Hujung masing-masing? kerongkong. Hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Okey. Sekejap ya. Betul ke hujung kerongkong huruf H? Kalau rasa betul boleh tuliskan jawapannya. Puan Aisyah boleh gunakan pen ya malam ni. Okey, saya nak confirmkan sekejap dengan Puan Hasimah. Huruf H dengan Ghain rasa dah betul lah kedudukan ataupun huruf tu. Tapi dia betul ke bahagian pangkal kerongkong? Betul ke bahagian pangkal? Baru tanya dah padam lah tu. Bahagian apa tu? Okey, sama dengan Okey. Hujung. Untuk Puan Aisyah bolehkah tuliskan jawapan pada kotak nombor 3? Jumpa tak pen? Dia tanya dulu jumpa tak pen? Takut hilang malam ni pennya. Hilang pula. Ada jumpa ke? Ustazah tanya bahagian kerongkong Betul. Dekat kotak nombor 3 ni kan, saya nak Puan Aisyah isikan kotak kanan dan kiri. Kotak kanan ini menunjukkan bahagian kerongkong, kena isilah kerongkong bahagian apa. Dan yang kotak kedua ini adalah huruf bagi makhraj kerongkong tersebut. Dia dah bagi satu clue dah, ada huruf H. Apakah satu lagi hurufnya? Dan sebenarnya bahagian Kho. huruf Kh. Betul ke huruf Kh kawan dengan H? Ini ni. Sama-sama hilang kerja balik. Satu saja lagi huruf kerongkong yang tidak ditulis. Kat atas dah tulis dah. Ghain, Kha, Ain, Ha. Apa lagi satu huruf? Ghain. Huruf Ghain. Hamzah. Macam ada kat atas tu. Betul? Apa lagi satu huruf ni? Cabar juga kan? Tinggal ni jelas ni apa dia tu? Nak buka nota pun boleh. Ini kita dah belajar huruf ini saya rasa 2 minggu lepas. Huruf yang paling senang nak sebut pada bahagian kerongkong ni. Kalau dah jumpa jawapan boleh tulis. Apa jawapannya? Hamzah. Okey, betul. Huruf Hamzah yang tak ada lagi. Puan Aisyah boleh ke tulis ke nak saya bantu untuk tulis? Ustazah tulislah. Okay. Hamzah. Jadi huruf Hamzah dan juga Ha merupakan bahagian apa? Pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Okey, terbaik. Bismillah. Pangkal, sebentar. Okey. Jadi selesai ataupun siaplah untuk gambar rajah bagi soalan ini. Kita akan semak bersama-sama. Okay, saya pergi nombor 1 dahulu. Okay, nombor 1, Puan Hasimah jawab tadi, hujung kerongkong. Hurufnya adalah Ghain dan juga Kha. Okay, saya nak tanya bahagian hujung kerongkong, kalau kita pegang kerongkong kita kan, dia dekat mana? Yang paling bawah ke yang paling atas? Kalau hujung kerongkong yang paling bawah yang dekat dengan dada ke ataupun yang paling atas dekat dengan kita punya mulut? Paling atas. Yang paling atas? Okey, Puan Aisyah jawab yang paling atas. Puan Aisyah dengan Puan Hasimah, paling atas ke paling bawah? Masalah dengan nak cari mikrofon ni Ustazah. Pada saya di bahagian atas lah, di hujung dia tu. Di bahagian atas dekat dengan kawasan mulut ya? Ya, betul. Jadi jawapan sama dengan Puan Rosnah. Kalau untuk Puan Aisyah, sama juga ke ataupun lain sikit? Hujung samalah jawapan. Sama yang lah. paling hujung sekali. Paling dekat hujung dengan paling atas Okey, atas alhamdulillah. Nasib baik jawapan yang sama. Jadi dia selamatlah. Okey. Jadi pilihan jawapan kat sini adalah betul hujung kerongkong
Hurufnya adalah ghain dan juga kha. Baik. Saya teruskan untuk nombor 2. Okey, yang ini tengah kerongkong. Hurufnya adalah ain dan juga ha. Ha pedas lah yang kita masuk minggu lepas. Okey, ini pun betul. Dan yang ketiga, okey, disebabkan dah ada hujung dengan tengah, pilihan jawapan tinggal pangkal kerongkong. Hurufnya adalah hamzah dan juga ha. Paling mudah nak sebut, tak perlu tekan. Baik, selesai untuk gambar ajar bagi huruf kerongkong. Rasa-rasalah kalau minggu depan tanya balik, boleh tak? Kena cek balik Ustazah. Kena cek balik ya. Sama ada ingat ataupun tidak. Takut tertukar. Ya, betul. Baik, nak bagi insya-Allah lebih ingat, saya nak kongsikan ada satu kita kata yang mudahlah untuk diingat. Tapi sebelum tu saya nak tanya dahulu puan-puan. Biasa dengar tak perkataan ini? Pangkal. Pangkal. Pernah. Ada. Boleh tak bagi tahu saya pangkal tu apa? Permulaan. Mula-mula. Permulaan, mula-mula. Okey. Lagi? Jawapan yang lain adakah sama ataupun nak bagi jawapan yang berbeza? Bahagian pertama laluan. Bahagian seterusnya bahagian pertama laluan. Bahagian pertama laluan. Laluan apa tu? Angin. Laluan angin. Okey. Laluan angin dari mana? Peparu semasa menyebut huruf. Peparuh masa menyebut huruf. Allahu Akbar. Jawapan yang sangat tepat. Okey. Jadi inilah jawapan yang kita cari. Tadi saya tuliskan penuh. Bahagian pertama laluan angin yang keluar dari peparuh. Peparuh ataupun saya tulis peparuh lah. Okey. Nak ingat permulaan pun boleh. Nak ingat yang spesifik adalah bahagian pertama laluan angin yang keluar dari peparuh pun boleh. Cumanya nak mudah, kalau saya lukiskan gambar kepala kita, saya cuba untuk lukis secantik yang mungkin. Okay, saya dah lama tak melukis. Macam lawak pula. Kejap. Boleh lah ya, nampak macam muka orang tak? Besarnya tengkuk dia. Okay. Boleh lah ya. Alright. Macam patung pula. Panjang lehernya ya. Okey, ini anda kata gambaran lah kita punya struktur kepala. Okey, kerongkong. Yang ni saya nak minta sama-sama lah kita lukis kan. Okey, boleh tak Puan Rosna lukiskan kerongkong kat mana? Mana pen? Kejap, Mana pen? Kejap ya, saya rasa macam lawak pula gambar saya lukis. Boleh? Boleh, cantik dah tu. Boleh. Ini tengok dia panjang sikit. Allah. Kat situlah kerongkong. Itulah kerongkong. Okey, baik. Jadi saya buatkan dia punya, kita nampak macam saluran lah. Saya buat dua. Okey. Untuk kerongkong kemudian dia nampak macam saluran sikit lah. Okey. Okey, dah boleh. Alright, itu adalah kerongkong. Jadi bila kita cakap angin keluar daripada luar atau daripada dalam? Daripada Dalam. daripada dalam. Daripada dalam lah. Jawapan tadi adalah angin keluar dari, banyak pula saya, peparuh tadi. Okey, cantik. Dah siap lukiskan dah dia punya anak panah. Okey, saya cantikkan lagi anak panah tu. Saya buat. Okey. Boleh nampak ke anak panah warna merah tu? Nampak. Nampak, Better. Okey. Yang ni saya guna yang stem tu je. Alright. Jadi kita nampak ya, angin keluar daripada bawah. Jadi bahagian mana yang jumpa dulu dekat kerongkong? Yang paling bawah ke yang paling atas? Yang mana angin jumpa dulu? Bawah. Yang bawah lah Angin jumpa bawah dululah. Sebab dia gerak dari bawah. Jadi bahagian yang dia jumpa dulu, itulah kita kata pangkal. Inilah pangkal. Jadi yang paling bawah adalah pangkal. Itu je. Bila kita dah ingat pangkal, automatik kita tahulah hujung adalah berada di atas. Okey, macam tu juga kalau kita nak ingat bahagian lidah. Kadang-kadang terlupa pangkal lidah yang mana, hujung lidah yang mana. Jadi sama juga. Untuk lidah, saya letak warna hijau lah. Dahsyat lidah warna hijau. Okay, kat sini lah bahagian lidah ya. Okay. Jadi yang mana angin jumpa dulu? Yang belah kat dalam ni ke yang bahagian kat luar ni?
Yang mana angin jumpa dulu kalau bergerak daripada paru tadi? Bahagian yang paling bawah yang hijau ni ke ataupun yang hujung atas ni? Sekejap, boleh nampak ke gambar saya lukis tu? Nampak? Okey, mana angin jumpa dulu? Nombor 1 ke nombor 2? 1. Nombor 1 lah ya. Okey, sebab dia bergerak dari bawah tadi angin tu. Okay, jadi bahagian 1 ini, saya letakkan bulatan macam ni. Itu adalah pangkal lidah. Jadi ini cara kita nak ingat pangkal dengan hujung lah. Ini pangkal lidah. Yang paling bawah pangkal kerongkong. Yang bahagian lidah dari dalam tu kita panggil pangkal lidah. Jadi automatik lah yang kalau kita jeli nampak tu dipanggil hujung lidah. Di hujung lah. Okey. Membantu ke gambar rajah ni untuk ingat kedudukan? Membantu. Membantu Ustazah. Alhamdulillah. Jadi lepas ni kalau lah rasa macam terlupa lah kan, bila contoh naik Al-Quran nanti, bila naik Al-Quran kita akan belajar banyak benda baru iaitu tanda-tanda bacaan untuk memudahkan bacaan. Jadi untuk makhraj huruf ni 50% lah kelas yang saya ajar bila naik Quran kadang-kadang terlupa makhraj huruf. Rasa-rasalah adakah kelas ini berpotensi macam tu? Mungkin juga. Mungkin juga. Okey, jadi ini salah satu kita kata dia punya formula nak ingat lah. Ingat je kita punya struktur kepala ni ataupun struktur organ percakapan kita. Mana yang gerak dari bawah itu pangkal, yang mana yang dia jumpa last tu itu adalah hujung lah. Lagi hujung. Okey, lama juga Yang ni saya ulang kaji berkenaan dengan makhraj huruf balik sekali lagi. Baik, selesai di sini. Setakat ini apa soalan ke sebelum saya teruskan? Ke tak ada soalan? Ustazah ngajar nanti kita akan tanya. Saya lah akan tanya insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita akan terus saya sambung pada huruf hujung kerompong yang pertama. Kalau yang ada buku boleh buka pada muka surat. Sebentar saya kongsikan. Kalau ada buku asas boleh buka muka surat 36. Okey. Nampak jelas ke gambar saya kongsikan? Nampak Kita akan masuk pada topik 5.3 bahagian 1 hujung kerompong. Kita jumpa bentuk huruf macam huruf Ain tapi ada satu titik ke atas. Puan Rohani ni huruf apa ni? Ghoin. Oin. Macam mana nak eja huruf Oin? Ghoin. Ghoin. Okey, terbaik. Jadi soalan seterusnya saya tuju pada Puan Hasimah. Ya. Mak, huruf Oin ni huruf tebal ke huruf nipis? Oin ialah tebal lah. Okey, tebal. Okey, jawapan yang tepat. Tapi nak tanya kenapa dia jadi tebal? Apa ciri-ciri yang menyebabkan Hasimah kata tebal? Dia ejaan dia, kalau kita tengok ejaan Melayu dia O tau. G-H-O. Jadi dekat situ automatik yang eja dengan O itu adalah tebal. Itu pada saya lah. Okey, terima kasih atas jawapan. Jawapan yang tepat bagus. Jadi kalau ingat sebelum ni mungkin ada Ustazah pernah sentuh, mana-mana ejaan yang ada huruf O itu adalah huruf tebal. Betul, tebal. Okay, jadi kepada yang ada buku nota, boleh tulis ruang nota kat bawah ni. Kita nak tulis sifat huruf Oin. Sifat huruf Oin. Yang pertama kita pergi dia adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Okay, kemudian yang kedua, saya nak fokuskan. Huruf ini dia. Okay, kejap yang ni saya ambil sifat tebal dulu. Nanti kalau masuk bacaan asas berikutnya saya akan terangkan lagi satu sifat. Okay, kita fokuskan untuk bunyi tebal dahulu. Okay, puan-puan, kalau huruf tebal, kalau kita sebut, adakah wajib muncung mulut? Mesti muncung mulut ke kalau nak bunyi huruf tebal ni? Bergantung pada huruf. Ya. Mesti ke tak mesti? Masa satu ni. Harus ke? Wajib ke? Sunat ke? Macam mana ni?
Harus. Harus. Rasanya lah. Rasanya lah. Okey. Ada ke yang kata wajib muncung mulut? Saya rasa wajib. Baru rasa wajib. Wah, ni dah macam hukum apa pula ni kan? Dia kata wajib, dia kata harus tadi. Yang lain macam mana? Pasal kalau nun pun muncung juga tau. Tapi dia U, dia bukan O. Jadi haruslah. Haruslah. Okey. Jadi jawapan yang selamat tu ya harus. Kalau wajib Tak ada, untuk macam pasal berat. saya tengok ni Ustazah, saya tengok apa ni yang huruf-huruf hijaiyah yang ni pasal nun pun macam moncong juga tetapi dia ejaan dia lah N-U-U-N. Okey, Kan dia bukan O dekat sana. yang tu tak tebal kan? Tapi yang ini sebab dia O, dia tebal. Kena muncung mulut tu tak perlu. Kalau ni kena muncung lah. Kena muncung. Wajib ke harus? Kalau ni pasal kalau nun tadi tu nun saya tak tahu kalau nun masih dia muncung juga. Tapi dia tak tebal kan? Jadi tapi itu yang saya kata tadi kalau huruf tebal, kalau tebal memang tengok macam wajib juga dia. Wah, wajib juga. Wajib dah. Wajib lah. Okey. Terima kasih atas jawapan. Saya tak cakap betul, tak cakap salah lagi Jadi saya nak terangkan untuk huruf tebal ni sebenarnya. Saya nak tanya dulu puan-puan. Huruf bahasa Arab ini adakah datang daripada orang Melayu ataupun daripada orang Arab? Orang Arab. Arab lah. Tadi dia cakap dah huruf Arab jadi dia datang daripada orang Arab. Okey, sebenarnya cara untuk menyebut huruf-huruf tebal mengikut lahjah Arab ataupun sebutan Arab, yang utama tak perlu muncul. Oh, maknanya dia haruslah Ustazah. Dia kira harus lah tu. Dia jatuh dekat tangga bukan wajib Haram. Tapi dia bukan haram. Dia kalau spesifik untuk orang Arab, memang dia sebut huruf tebal ni, dia tak muncul. Tak macam tu. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa dia tak perlu muncul. Sebab dia ada kaitan dengan satu istilah ini. Okey, baik. Dia tak perlu muncul. Cumanya sebabkan kita ni, kita bukan orang Arab, betul tak? Ya, betul. Jadi kalau tak muncul, selalunya kita cenderung untuk bunyi yang salah. Kalau tak muncul, selalu kita akan baca nipis. Bunyi dia macam tu. Tak nak Jadi saya tekankan sekali lagi untuk huruf tebal, asalnya memang tak perlu muncul. Kalau lah puan-puan ada pernah tengok video-video, kalau lah ada terjumpa sebutan untuk huruf tebal ni memang kalau ikut Arab betul-betul lah dia tak bagi kita muncung tu. Okey. Sebab tapi kejap untuk beginners lah ataupun permulaan untuk kelas asas memang kita ajar dengan cara muncung sebab nak sesuaikan bunyi dengan orang Melayu. Yang tebal dia cenderung untuk muncung sedikit. Okey. Jadi saya terangkan kenapa tak perlu muncung, kerana dia ada sifat tebal yang kita panggil isti'la. Isti'la tu waktu macam mana terhasilnya tebal adalah terangkat Belakang lidah. Ya, terangkat bahagian belakang lidah. Terangkat bahagian belakang lidah. Jadi orang Arab dia memang tekankan untuk terangkat bahagian belakang lidah ataupun contoh kalau untuk sebutan huruf tebal ni dia ada main peranan dengan lidah juga sedikit. Dia akan terangkat sebab penolakan angin tu sedikit kuatlah menghasilkan bunyi tebal. Kalau orang Arab sebut ni dengar pun jadi tebal sebab dia tekan belakang. Nampak kalau tebal juga. Dia nganga tapi boleh bunyi tebal sebab dia tekan dengan kemas lah kat belakang ni. Itu sebab kira dah advance ataupun dah pro ataupun memang sebutan Arab dah memang macam tu. Cumanya dekat kelas asas ni memang kita ajar dengan cara untuk muncungkan sedikit. Jelas kan untuk penerangan huruf tebal ni? Jadi Ustazah, saya nak tanya sikit. Kalau macam itu hukum dia ialah haruslah kan, bukan wajib kalau ikut ikut lajak Arab lah kan. Betul. Tapi sebenarnya yang hukum-hukum tadi tu
saya masuk je lah sebab dia bukan saya yang create lah nama dia tu kan. Sebabnya 5 hukum tu hanya diguna pakai untuk kita punya ni lah, ikut fiqh lah. Kalau untuk apa, apa dalam solat ke ibadat ke, yang tu adalah hukum 5 tu. Yang ni saya masuk sebab nak bagi nampak je lah. Jelas ke? Sebenarnya tak adalah hukum tu. Cuma nak cerita kat sini, boleh sahaja nak muncung ataupun tak muncung. Cuma keutamaannya adalah tak muncung. Dapat yang kira harus lah. Jelas ke? Jelas. 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 Alhamdulillah. Kalau jelas, kita sambung pada bacaan yang pertama. Saya tulis nombor 1. Kita nak test dulu, boleh? Boleh ataupun insyaAllah. tak? Boleh. Bersedia semua? Okay. InsyaAllah. Untuk menyebut huruf ini yang pertama, saya bagi tips dahulu sebelum bunyi kan. Huruf ini tips dia bunyi macam kumur-kumur. Biasa tak kumur-kumur? Macam mana Biasa. kumur-kumur? One win. Dia bunyi kat sini. Bila kita kumur-kumur, air berada di hujung kerongkong. Dia tak masuk ke dalam lagi. Macam tu. Dia macam tu sikit kumur-kumur. Okay, jadi bila nak sebut huruf O ni adalah di bahagian situ. Hujung kerongkong ataupun tempat yang kita tahan air untuk berkumur-kumur tu. Macam tu. Jadi kita nak tengok pada kotak nombor 1. Nombor 1 saya nak dengar bacaan. Kita test dulu ya. Puan Aisyah. Okey. Cuba bunyikan pada kotak nombor 1. Ro, ri, ru. Okey. Alhamdulillah bacaan yang baik, tapi kita nak kemaskan lagi sikit Okey, untuk kotak nombor 1 ni bacaan apa? Tak tanya dulu. Bacaan Pendek. Bacaan Pendek. pendek. Okey, cantik. Bacaan pendek sebab dia tidak ada penambahan huruf mati. Kita kemaskan dahulu untuk huruf ini, pastikan bunyi dahulu getaran dekat hujung kerongkong. Roin nganga bunyi tak nak tertahan bunyi tak nak macam tu Lepas terus Ro. cantik. Okay, kemudian Roin senyum bunyi ri. Rasakan dahulu getaran kat hujung kerongkong, kemudian senyum ri. Ri. Ya. Dan Roin muncung bunyi Ro. Ya. Okay. Ketika sambung, hati-hati. Pastikan bunyinya terlepas juga. Elakkan bunyi ri, ru. Nak bunyi tu. Lepas terus. Ro, ri, ru. Macam tu bunyi terlepas. Okey, cantik. Jadi saya nak dengar sekali lagi. InsyaAllah Puan Aisyah cuba bacakan. Ro, ri, ru. Okey. Sikit lagi. Bunyikan getaran lepas terus. Ru. Okey. Lagi sekali kita ulang. Ri, ru. Ro, ri, ru. Okey. Lebih cantik. Alhamdulillah. Bacaan yang baik. Saya teruskan untuk kotak kedua. Untuk kotak kedua saya nak Puan Rosnah. InsyaAllah cuba bacakan. Ro, ri, ru. Bagus. Bunyi huruf Roin cantik. Cuma panjangkan lagi sedikit. Nak panjang berapa harakat ni? 2. 2. Lepaskan. Ri, ru. Ro, ri, ru. Okey. Alhamdulillah. Rasa gatal tak dekat kerongkong? Nak terkeluar. Nak terkeluar kerongkong. Nak terkeluar Okey. Dia kalau kita sebut huruf hujung kerongkong memang kalau lama-lama sebut dia akan gatal sedikit lah. Okey. Selesai untuk bacaan panjang. Saya teruskan untuk kotak ketiga. Untuk kotak ketiga saya nak Puan Hasimah cuba bacakan. On, rin, run. Alhamdulillah. Nampak bacaan yang baik. Okey. On, rin, run. Pastikan mula-mula tu ada getaran kata kat hujung kerongkong. Okay. Selesai untuk bacaan pendek, panjang dan tanwin. Seterusnya saya nak Puan Rohani. Okey, Puan Rohani bunyikan kotak nombor 2, boleh? Ro, ri, ru. Okey, sikit lagi. Lepas terus bunyi dia. Ri, ru. Ro, ri, ru.
Okey, Rory cantik. Yang ini kita kemaskan lagi sikit. Tekan dahulu dan lepaskan ketika muncung. Oh. Ru. Sikit lagi. Oh. Ru. Cantik. Itu baru guna hujung kerongkong. Kalau pegang ada rasa getaran. Oh. Okay, cuba pegang sikit dekat sini kan. Okay, untuk tips saya, andai kata puan-puan rasa macam tak yakin huruf hujung kerongkong, pegang dekat bawah ni berhampiran dengan kerongkong, kita akan rasa getaran. Kalau rasa getaran tu maksudnya betul lah kita menggunakan hujung kerongkong. Okay, selesai 3 bacaan asas ini, saya sambung untuk 3 bacaan asas berikutnya. Ada bacaan apa lagi kita nak sambung ni? Lin. Lin. Okey, lin, sukun dan juga sabdu. Okey, baik. Di sini saya tekankan sekali lagi untuk sifat huruf. Kalau ada buku boleh tulis kat ruangan nota. Saya tadi terangkan tentang satu sifat bagi huruf ghain. Boleh bagi tahu saya tak huruf sifat apa tadi? Pertama dia tebal. Dia tebal. Okey. Tebal tu adalah terangkat bahagian Belakang lidah. Belakang lidah. belakang lidah. Kita akan rasa macam membesar kat sini. Dia terangkat sebab dia tebal. Okay, dan untuk masuk bacaan berikutnya, saya nak fokus pada satu sifat, iaitu sifat tertahan. Kalau dalam istilah Arab dipanggil jahar. Jahar. Okay, nanti kita tengok macam mana boleh terjadinya sifat jahar. Saya pergi dahulu pada bacaan lembut yang pertama, bacaan lin di kotak nombor 1. Kita nak test terus. Jadi untuk bacaan nombor 1, saya nak Puan Aisyah cuba bacakan bunyi apa? Roy. Okey, sekali lagi. Roy. Okey, alhamdulillah bacaan yang cantik. Roy nganga bunyi ro. Pastikan kemaskan dahulu, jangan bunyi ra, tak nak. Pastikan bunyi ro. Ya sukun tambah huruf. Tambah huruf apa Puan Rohani? Kalau ya nak tambah huruf apa? Apa dia? Tiba-tiba kena tanya Tengah menulis tadi Okey, ro bunyi ro. Ya yang mati ni, ya sukun kita nak tambah huruf apa pada ejaan? Ya sukun. Kalau ejaan rumi dia, Roy. Tambah huruf Ai. Okey, cantik. Dia blur pula, tiba-tiba kena tanya Tertiba. Tiba terkejut dia. Okey, terima kasih atas jawapan. Jadi nombor 1. Okey, tak apa. Nombor 1 bunyi adalah Roy. Roy. Pastikan senyum pada huruf ya kerana bacaan lembut. Okey, saya sambung pada kotak nombor 2. Untuk kotak nombor 2, saya nak Puan Rohani cuba bacakan. Rau. Okey, hati-hati. Roy nganga dahulu. Roy nganga bunyi apa? Ro. Okey, kita kembali kepada nama dia. Nama tadi adalah Roin. Roin. Okay, jadi ketika berbaris nganga ataupun berbaris atas lah kita akan guna nama pada huruf tersebut. Ini untuk huruf-huruf tebal kita gunakan bunyi pada nama huruf. Jadi bunyi dia ra ke ro? Ro. Okey, baik. Boleh bunyikan sekali lagi untuk kotak kedua bunyi apa? Rau. Bunyi ro ke ra tadi? Okey, satu-satu kita tuliskan dahulu bunyi yang pertama roin nganga. Saya turunkan ke bawah. Bunyi adalah o, gho. Okey, untuk huruf waw, waw sukun. Waw ini kita akan cenderung untuk muncungkan bibir. Kalau muncung kita rasa-rasa nak tambah huruf apa? Huruf vokal apa yang kita akan muncung? U. U. Okey, cantik. Jadi ejaannya adalah GHOU. Macam mana bunyi dia? Wow. Rau. Okey, sekali lagi macam mana bunyi dia? Rau. Wow. Okey, sikit lagi saya kemaskan Pastikan bunyi O dahulu. O. Ada getaran O. Kemudian kecilkan lagi muncungan bibir. Wow. Rau. Macam tu. Sekali lagi. Oh. Rau.
Cantik. Untuk ejaan pada kotak nombor 2 bunyi macam ni. Syamsul Ghawghaw. Bukan Syamsul Ghawghaw dia Ghaw. Dah senang ingat. Tebalkan dahulu bunyi Oi. Boleh dapat bacaan nombor 2? Okay. Kalau boleh saya teruskan pada kotak ketiga. Kotak ketiga saya nak Puan Rosnah cuba bacakan. Au. Okay, sekali lagi. Au. Okey, bacaan yang cantik. Okey, untuk kotak ketiga, terima kasih atas bacaan. Saya fokuskan dahulu, dia mesti ada 2 sifat ini. Sifat tebal dan sifat tertahan. Kenapa saya nak fokus sifat tertahan? Kerana kadang-kadang orang sebut bunyi ghain yang mati, dia bunyi dengan melantun. Macam mana bunyi melantun? Bunyi macam ni. Al. Biasa dengar tak? Al. Dia tak biasa dengar? Biasa. Biasa ada orang terlantun. Okay, nanti saya kongsikan dalam surah Al-Fatihah adanya huruf ghain yang mati. Kadang-kadang orang baca dengan melantun. Jadi kita kena kemaskanlah. Saya fokus sekali lagi, bunyi kena tebal dan tertahan. Untuk tebal pastikan rasa terangkat sikit. Saya ulang bacaan. Hamzah dengan ghain sukun menghasilkan bunyi ada rasa tertahan, tebal dan tidak melantun. Okey. Yang ini pada kotak ketiga saya nak dengar bacaan sorang-sorang. Saya mulakan bacaan untuk kotak ketiga dengan Puan Rosnah. InsyaAllah boleh bacakan sekali lagi. Au. Okey, sekali lagi. Au. Okey, cantik, tebal. Okey, seterusnya Puan Hasimah cuba kotak 3. Au. Okey, tak nak punya re kat hujung. Matikan terus. Au. Okey, cantik. Puan Rohani cuba. Au. Okey, bagi tebal lagi sikit ada getaran. Au. Okey, lagi sikit. Au. Okey, ada sikit bunyi getaran. Okey, seterusnya Puan Aisyah cuba kotak 3. Ar. Okey, sikit lagi. Ar. Okey, ada rasa getaran tak dekat hujung kerongkong? Ada? Ada. Okey, cuma kita kemaskan sikit sifat tertahan. Elakkan bunyi re tu. Tahan terus. Ar. Dan saya dengar bunyi re sikit. Elakkan bunyi re tu. Sikit lagi tahan. Ar. Macam tu. Ada beza tak? Rasa tak perbezaan dia? Pertama yang kedua tu. Kena pegang bawah. Kena pegang bawah ni. Okey, yang ini sebagai latihan lah yang kita bagi dia tertahan sebab dia ada sifat jahar. Bunyi tidak melantun sebab kalau melantun ada 5 huruf sahaja. Ingat tak 5 huruf melantun? InsyaAllah. Yang qalqalah tu kan Ustazah yang kan? qalqalah betul. Apakah hurufnya? Ba. Jim. Kalau saya ingatkan baju dah kotor lah. Betul. Formula dia itu. Baju dah kotor. 5 huruf qalqalah. Hanya itu sahaja melantun. Ghain tidak termasuk. Jadi tak nak bunyi al. Terus tahan. Al. Macam tu. Boleh dapat Itu bacaan pada bacaan sukun. Saya teruskan bacaan pada kotak keempat. Bacaan sabdu. InsyaAllah Puan Hasimah boleh bacakan? Saya cuba Ustazah. Okey, bagus. Dia yang pertama ialah ar. Okey, yang kedua? Ra. Okey, cuba gabungkan bacaan sabdu ini. Okey, bagus. Okey. Cuba kita kemaskan sikit Ketika bunyi getaran di hujung kerongkong, elakkan untuk senyum. Dia akan menghasilkan bunyi nipis. Bersahaja, jangan terlampau tarik. Bersahaja sahaja. Siapa yang cakap macam relax je. Allah. Cuba. Macam tu. Cantik. Okey, baru bunyi yang tebal. Allah. Okey. Baik. Selesai untuk 4 bacaan asas ini bacaan lin, sukun dan sabdu. Saya ulang sekali lagi satu-satu. Perhatikan
Untuk nombor 1 bunyinya adalah oi. Senyum Oi. Oi. Cantik. Nombor 2 bunyi pastikan Wow. dulu, tak nak ra Nombor 3 bunyi tahan dia. Au. Au. Kalau kita tengok ejaan AGH ya, tahan. Dan Au. yang keempat jangan Au. jangan putuskan ya. Kadang-kadang ada orang bunyi tak nak. Bunyi kena satu. Rasa getaran terus lepas. Au. Macam tu. Ya cantik. Baru nampak satu bacaan lah, iaitu bacaan Sabtu. Okey, untuk bacaan ini selesai ya. 6 jenis bacaan asas. Saya kembali pada kotak di atas. Kita akan buat latihan sebutan secara bergilir. Saya panggil nama, kemudian sila bacakan bacaan mengikut turutan nombor. Boleh? Boleh. Dah bersedia semua? Okey, insyaAllah. Okey, yang ini saya letak nombor 1, 2, 3. Kita mulakan di atas dahulu. Nama pertama yang bertuah. Saya tujukan kepada Puan Rosnah. Okey. Alright. Okay. Kita bacakan perkataan bagi nombor 3, 1, 2. Okay. Wan, win, wun, Bagus. woriu, woriu. Alhamdulillah, bacaan yang baik, suara yang jelas. Okey, seterusnya saya bergerak kepada Puan Rohani. Nombornya ialah 1, 3, 2. Ghariru. Okey, pendekkan lagi bagi cepat sikit tempoh. Ghariru. Ghariru. Okey, ghari cantik. Bila sampai ke ru ini pastikan guna di kerongkong. Elakkan guna hujung lidah. Nanti bunyi macam ro sikit. Tak nak. Keraskan sikit kat sini. Ghariru. Pegang kat sini rasa getaran. Cuba sekali lagi. Ghariru. Baru bunyi ru yang cantik. Teruskan nombor 3. Ron. Okey, muncung dengan kemas. Run. Run. Bagus. Okay, teruskan nombor 2. Ra. Ri. Ru. Okey, bacaan cantik, ada penekanan. Cuma elakkan bunyi ra, ri, ru. Tak nak. Lepas terus. Ra, ri, ru. Cuba. Ra. Ri. Ru. Boleh cantik. Okey, seterusnya saya pergi Puan Hasmah. Ya. Jadi kita direct je. 1, 2, 3. Ro, ri, ru. Okey. Ro, ri, ru. Ron, rin, run. Alhamdulillah, bacaan yang jelas. Okey, seterusnya Puan Aisyah. Terbalik pula. 3, 2, 1. Ron, rin, run. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Okey. Kita cantikkan sikit bacaan pendek. Pastikan yang pertama tak nak terlepas. Tadi macam ru, macam terpanjang sikit. Sama kan? Pendek. Ru. Ro, ri, ru. Cantik. Okey, selesai untuk 3 bacaan asas pertama. Saya sambung di kotak bawah. Ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Saya mulakan dengan Puan Hasimah, boleh? Boleh insyaAllah. Okey. Sila bacakan perkataan bagi nombor 1, 4, 3, 2. Sebentar 1, 2, 4, 3, 2. 1, Roy. Kemaskan sikit nombor 4. Tahan dan lepaskan. Baru cantik. Allah, teruskan. 3, Tak nak menyerah tu. Tahan. Lepas tu 2,
Rau. Rau ke raw? Ni satu ni. Rau. Okey. Roy dengan rau bunyi apa? Apa dia? Ah, Ingat raw. Oh, okey. Jadi kalau tambah wow, kita nak tambah huruf apa? You. U. Okey, apakah bunyi pada nombor 2 tu? Rau. Okey. Muncung dulu. Rol. Wow. Rau. Ya, baru cantik. Wow. Rau. Okey, sekali lagi bunyikan nombor 2. Nombor 2, rau. Baru cantik. Wow. Okay, sebab mula-mula tadi terbunyi raw. Jadi kena kemaskan. Baik, terima kasih atas bacaan. Saya sambung berikutnya. Saya nak Puan Aisyah bacakan nombor 3, 4, 2, 1. Okey, tebalkan lagi sikit. Muncung sikit. Yang ini kita boleh gunakan muncung untuk menjaga makhraj supaya bunyi tidak melantun. Sikit lagi. Tahan. Bagus. Teruskan nombor 4. Okey. Ketika tahan pun tebal. Macam tu lebih baik. Teruskan nombor 2. Rau. Bagus. 1. Rai. Roy. Roy. Okey, baru cantik. Roy. Alhamdulillah. Selesai untuk 4 bacaan ini. Saya sambung Puan Rosna. Okey, Puan Rosna dah bersedia untuk nombornya? Yes. Okey, saya mulakan dengan nombor 2, 4, 3, 1. Rau. Rau. Roy. Alhamdulillah, cantik bacaan. Okey, seterusnya Puan Rohani dah bersedia? InsyaAllah. Okey, saya mulakan dengan nombor 1, 3, 4, 2. Roy. Bagus. Okey, muncung sedikit. Bagi tebal. Okey, Ro. teruskan. Roy. Roy, nombor 2. Roy. Rau. Okey, sikit lagi kita kemaskan. Hati-hati. Kita fokus pada Roy. Nganga dahulu. Pastikan bunyi yang terasa adalah ro. Cuba bunyikan. Ro. Okey, sekarang kita kecilkan lagi mulut. Tu. Row. Rau. Okey, baru cantik. Okey, kita ulang sedikit. Cuba ulang dari 4 ke 2. 4 dan 2. Ro. Roy. Salah pula. Okey, sekali lagi nombor 2. Nak ingat dia bunyi nganga dulu tu termasuk. Betul, termasuk nombor 1 ya. Okey, dengar kita tambah huruf O dulu. Kita ingat nama dia. Macam mana bunyi dia? Ro. Ro, bagus. Kemudian kecilkan lagi untuk tambah U. Rau. Baru cantik. Oh, Alhamdulillah. Jadi Saya terpengaruh dengan Roy tu. terpengaruh dengan dia. Kita, otak kita fikir lain, mulut tu sebut lain ya. Okey, Alhamdulillah. Jadi selesai untuk 6 bacaan. Ustazah, minta Ustazah tolong bacakan balik Nombor ke? Lin 1, 2, 3, 4 tu. Jadi bila recording tu dapat dengar betul-betul. Okey, boleh. Jadi saya fokuskan sebentar Okey, nak nampak lagi cantik, saya pecahkan recording malam ni kepada 2 bahagian boleh? Boleh. Boleh. Okey. Sebabnya saya akan pergi kepada satu lagi